Assalamualaikum and very good morning. I'm Dr. Namala binti Rahman. Today I will show you how to measuring the DC voltage and current in parallel circuit. Measuring the DC voltage and current in parallel circuit. Okay. Untuk kali ini saya akan tunjukkan untuk nak mengukur DC voltage dengan current dalam litar selari. Okay, kita kena lihat dekat litar ni. Apakah information yang dah diberi? Kalau kita lihat dekat sini, information yang diberi adalah VS, R1, R2 dan R3. Yang tak ada adalah I total, I2 dengan I3. Okay, kenapa yang ini dipanggil sebagai I total? Actually, I total ni adalah I1. Okay, I1 sebab apa? Dia lalu dekat sini. Lalu dekat R1. Okay. I total juga dikenali sebagai I1. Okay. I total juga dikenali sebagai, ini I total dikenali juga sebagai I1. Okay. Tiba dekat sini ada dua junction. Dia pecah kepada junction yang pertama, dia lalu dekat R2. Maka labelnya adalah I2. Dan pecahan yang kedua adalah melalui R3. Maka kita labelkan dia sebagai I3. Okay, kalau kita lihat, ini adalah merupakan litar selari. Okay, jadi sebenarnya litarnya adalah seperti berikut. Okay. Ini adalah VS. Why kita namakan dia VS? Voltage supply. Sebenarnya VS, V pun boleh, tak ada masalah pun. Okay, kita lihat ikut je soalan yang diberi. Ini 12 volt. Ini adalah R1. Ini adalah R2. Ini adalah R3. Okay, kalau kita lihat kat sini, R2 selari dengan R3. Okay, R2 ni selari dengan R3. Kita nak cari I total. Okay, based on the Ohm's law. Okay, Ohm's law. V is equal to IR. So, kita nak cari sekarang ni adalah I. Okay, I. Sebab I yang dia tak bagi lagi. Dekat sini kita kena cari I total ataupun I1. Ini I2, ini adalah I3. Jadi nak cari I, kita jadikan V bahagi dengan R. Okey, kalau kita lihat dekat dalam litar ni, R ni dinamakan sebagai R1, R2, R3. Di sini R sahaja. Dengan kata lain, R ini kita adalah merupakan R total yang terdiri daripada R1, R2 dan juga R3. Okay. So sekarang nak cari I, kita kena cari I total terlebih dahulu. Okay. I di sini adalah merujuk kepada I total. I total. So R adalah terdiri pada, R total adalah terdiri pada R1. Okay, ini sesiri. Tak ada masalah. Jadi sini adalah R1 tambah dengan ini R2 selari dengan R3. Okay, simbol selari ini dia. Jadi kita kena permudahkan R2 selari dengan R3. Sebenarnya dia adalah seperti berikut. Okay, R1 tambah R2 darab dengan R3 bahagi dengan R2 tambah dengan R3. Okay. Ini adalah ketika kalau selari, ini dia punya penyelesaian dia. Jadi ini R2 darab dengan R3 bahagikan dengan jumlah R2 tambah R3. Jadi kita masukkan nilai R total adalah R1 tambah R2 darab dengan R3 bahagi R2 tambah dengan R3. Okay, masukkan nilai. Tadi kita dah dapat R1. Okay. R1 dekat sini ialah 1 kilo ohm. Sini 1 kilo ohm tambah dengan, okay, R2 adalah 10 kilo ohm darab dengan R3
100 kilo ohm. Okey. Bahagi R2 10 kilo ohm tambah 100 kilo ohm. Okay, masukkan dalam kalkulator. Untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang kesilapan, kita buat pengiraan satu persatu. Okay. Gunakan kalkulator ni. Saya letak kat sini. Okey, 10 kilo ohm. 10. Okey, shift kilo ohm. Okey. Darab dengan 100 kilo ohm. Kita dapat yang ini. Okey, jadi 1 mega. Sorry, 1 giga. 1 darab 10/9. Jadi kita letak dekat sini 1 darab 10/9. Bahagi dengan ini adalah 10K tambah 100K ialah 110 kilo ohm. Okey. Jadi sekarang ni kita ni 1 giga bahagi dengan 110 kilo ohm. So kita dapat ialah lebih kurang 9.09 kilo ohm sebab 10/3. Jadi tambah dengan 9.09 ya. 09 kilo ohm. Okey, totalnya jumlah dia kita dapat. Okey, tambah dengan 1 kilo ohm. Okey, tekan ENG. Ialah 10.09. Okey, kita dapat 10.09 kilo ohm. Kita dah dapat R total. Sekarang kita masukkan balik jumlah R total ni ke dalam formula ohms ni. Okey, untuk dapatkan I total. Jadi sekarang I total, formula dia ialah V bahagi dengan R total. Okey, so V adalah VS V atau VS, voltage. Okey. So 12 volt bahagi dengan 10.09 kilo ohm. Kita akan dapat gunakan kalkulator ni. 12 bahagi dengan ini tadi jumlah dia answer kan. Okey, kita dapat 1.189 mili ampere. Atau kita boleh bundakan jadi 1.19. Betul tak? 9. Kita tengok balik. 1.189, 1.19 lah. Okey, 9 mili ampere. Ataupun 1.19 darab 10 negatif 3 ampere. Okay, ini I total. So, kita dah dapat I total. Okay, kita dah dapat I total. Sekarang kita kena cari I2 dengan I3. Kita dah dapat dah I total 1.19 mili ampere. So, sekarang kita perlu cari I2. Okay. I2 yang ngalir kat mana? Dekat sini. Sebab I total kita dah dapat. Ini I2. Okay, kita perlu dapatkan I2. And then juga I3. Okay. Untuk dapatkan I2, kita gunakan formula seperti berikut. Okay. Ni I2 yang mengalir dekat sini. So, untuk yang I2 ni, kita gunakan formula iaitu kita tengok dekat I2 kita kena lihat perintang yang setentang dengannya
iaitu R3. Okey, R3 bahagi dengan R3 tambah dengan R2. Darab dengan I total. Okay. Untuk cari I total pula, I3. Okay, nak cari I3, kita kena lihat perintang yang setentang dengannya, iaitu perintang R2. Jadi, I3 adalah R2 bahagi dengan R2 tambah dengan R3. Darab dengan I total. Maklumat tentang R1, R2, R3 kita dah ada. Kan dekat sini dah diberi. Kita tahu R1 adalah 1 kilo ohm. R2 adalah 10 kilo ohm. R3 adalah 100 kilo ohm. Okey. Masukkan nilai perintang ni ke dalam formula berikut. Okey, kita kira dulu I2. I2 kita tahu perintah R3 adalah 100 kilo ohm bahagi dengan 100 kilo ohm tambah R2 10 kilo ohm. Okey. Darab dengan I total. I total kita dapat tadi adalah 1.19 miliampere. Tulis kat sini 1.19 miliampere. Okey. Kita gunakan formula ni sebab kita dah dapat I total. Bila dah dapat I total, kita boleh gunakan arus yang mengalir dekat setiap cabang tu menggunakan formula yang diberi. Okey. Kita kena ingat kalau sini ialah I2, kita kena lihat apakah perintang yang setentang dengannya. Kalau sini kalau I2 perintah yang setentang adalah R3. Maka R3 bahagi R3 tambah R2 darab dengan I total. Kalau I3 pula, kita kena lihat apakah, ini I total kan? I total lalu kat sini. So kita lihat perintah yang setentang dengannya iaitu R2. Maka R2 bahagi dengan R2 tambah R3 darab dengan I total. Okey, kita selesaikan. Okey. Formula ada markah ya, jangan lupa. Ini ada markah, yang ini pun ada markah. Dia punya nilai dia adalah lagi ada markah. Jadi kita lihat dekat sini. Okey, tu kalkulator. Sekejap, kita tulis balik kat sini. Ialah 100 kilo ohm bahagi dengan 110 kilo ohm darab dengan 1.19 miliampere. Okey, perlu ke nak tulis macam ini? Terpulang. Saya suka tulis macam ini sebab kalau saya nak semak dah mudah. Okey, nilainya dah ada kat sini untuk tujuan semakkan. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, 100. Kita kena onkan dia terlebih dahulu. Okey, 100 kilo ohm. Okey. Bahagi dengan 110 kilo ohm. Okey, kita dapat yang ini. Okay. 0.909 kilo ohm. 0.909 tadi kilo ohm. Ini ohm sahaja. Okey, ohm saja. Okey, darab dengan 1.19 miliampere. Kita akan dapat, okey, sambung kalkulate. Okey, kita darabkan dengan 1.19 shift 5 mili. Okey, kita akan dapat 1.08. Okey, jawapannya adalah 1.08 miliampere. Ini adalah I2. Okay. Sekarang kita nak kira I3 pula. I3
R2 nilai dia adalah 10 kilo ohm bahagi dengan 10 kilo ohm tambah 100 kilo ohm. Kita darabkan dengan 1.19 mili ampere. Saya pemudahkan seperti berikut. Sekali lagi, yang penting ini ada formula, yang ini step ni ada formula. Yang ini terpulang. Sebab tujuan saya buat ni ialah sebagaimana saya bagi tahu tadi untuk tujuan semakkan. Now kita ambil kalkulator. Kita bawa kalkulator di sini. 10 kilo. 10 shift tekan 6 ni untuk kilo. Bahagi dengan 110 shift 6 untuk dapatkan K. Kita dapat nilai yang ini. 0.09. 0.09 ohm. Kita tengok balik dekat kalkulator tadi betul tak? 0.09 ohm. Darab dengan 1.19 mili ampere. Darab dengan 1.19 shift 5. Shift 5 tu untuk dapatkan bili. Kita akan dapat 1.08 darab 10 negatif 4. 1.08 darab 10 negatif 4. Untuk yang 1.08 10 negatif 4, kita tekan ENG, kita boleh dapat 108.18 microampere. Atau kita tekan shift ENG, kita dapat 0.108 mili ampere. Ataupun 0.108 darab 10 negatif 3 ampere. Inilah jawapan bagi kita dah tahu dah I total 1.19 mili ampere. Kita dah tahu dah nilai I2 1.08 mili ampere, manakala bagi I3 adalah 0.108 mili ampere. Kita dah dapat dah I total iaitu 1.19 mili ampere. I total tu dia dekat sini. And then kita juga dah dapat I2, I yang mengalir dekat R2 ni. Nilai dia adalah 1.08 mili ampere. Dan juga kita dah dapat dah I3, iaitu nilai dia adalah 0.108 mili ampere. Apabila arus mengalir di dalam litar, dia lalu perintang, ni A1 kita dapat I total, maka akan ada voltage drop dekat sini. Voltage drop dekat bahagian ni. Setiap perintang tu ada voltage drop dia. Yang ini kita panggil dia sebagai V1 sebab dia lalu R1. V1. And then arus juga mengalir dekat sini, dekat R2. Kan ada arus yang mengalir dekat sini. I total ni tadi pecah kepada dua cabang. Satu mengalir dekat R2, kita panggil dia I2. And then satu lagi dia mengalir dekat R3, kita panggil I3. Maka dekat sini pun ada voltage drop. Sini kita labelkan dia sebagai V2 ikut nama perintang tu. And then kat sini pun ada juga voltage drop dan kita namakan dia sebagai V3. Sebab dia lalu dekat R3. Bila ada arus mengalir dekat setiap perintang, maka ada voltage drop. So, kita sekarang ni nak kira voltage drop yang mengalir dekat setiap perintang. Iaitu, apa kita nak cari? Find V1, V2, and also V3. Ini yang kita nak cari. How to calculate the V1? So, using this formula, V1 is equal I total
Why I total? Using Ohm's law. Okay, Ohm's law. V bersamaan dengan IR. R kita dah tahu, I kita dah tahu. So, kita boleh kira V. So, V1, of course, V1 adalah I total ataupun I1. Okay, I total darab dengan R1. Sorry. Okay, R1. Okay. Untuk V2 pula, apakah formula dia? Ini formula bagi V1 Okay, untuk V2, formula dia adalah I2 darab dengan R2. Okay, ini formula dia. Manakala V3, formula dia adalah I3 darab dengan R3. So, kita masukkan nilai untuk setiap satu. Okay, I total adalah 1.19 miliampere. R1 adalah 1 kilo ohm. Okay, kita calculate. Tekan calculator. Kita bawa kat sini calculator tu. On kan dia. Okay, 1.19 shift 5 mili. Okay, darab dengan 1 shift 6 untuk K. Kita dapat nilai dia adalah 1.19. Apakah unit dia? Unit dia adalah volt. Okay, jangan salah unit. Okay, unit dia adalah 1.19 volt. Okay, ini adalah V1. Now, kita kira pula V2. Okay, apakah dia? V2 nilai dia adalah 1.08 miliampere. Kita darabkan dengan R2 iaitu 10 kilo ohm. Okay, tekan kalkulator. 1.08 shift 5 untuk mili. Darabkan dengan 10 shift 6 untuk kilo. So, kita dapat 10.08 volt. Okay. 10.08 volt. Seterusnya, V3. V3 kita dah dapat tadi. I3 adalah 0.108 miliampere darab dengan 100 kilo ohm. Okey. Kalkulator kita bawa ke sini kalkulator ni. Okey. 0.108 shift mili shift 5 darab dengan 100 shift K. Kita dapat 10.08 volt. Okey. Dari sini kita dapat lihat V2 voltage dia adalah sama dengan voltage drop dekat R3. Okey. Voltage drop at R2 is equal with the voltage drop at R3. Because of what? Sebab dia parallel, selari. Okay, yang ini. Yang ini nilai dia 1.19 sebab dia adalah sesiri. Okay, sesiri dia lalu dekat sini. Jadi kita dapat yang pertama V1 adalah 1.19 volt. Okay, mengapa V2 dengan V3 dia sama? Sebab voltage drop at parallel circuit. Okay, voltage drop dekat litar yang selari adalah sama. Ini adalah bagi V1 iaitu 1.19 volt, V2 10.8 volt, V3 ialah 10.8 volt. Okey. Kita dah dapat I total, dah tengok dah penyeraan R total macam mana, I total macam mana, I1, I2, V1, V2, V3.
Now, saya nak tunjuk pula untuk bagaimanakah sambungan bagi DC voltage. Bila nak measure DC voltage, macam mana sambungan, kedudukan meter tu bagaimana dan juga kedudukan arus tu bagaimana. Okay, baik kelas. Tadi kita dah dapat I total. Okay. Kita dah dapat I total, kita dah dapat I2, kita dah dapat I3, kita juga dah dapat V1, kita dah dapat V2, kita dah dapat V3. So, now, how to measuring the DC voltage and current? Sekarang, tiba masanya untuk bagaimana kita nak buat pengukuran tu, bagaimana sambungan meter tu dalam letak. Okay, untuk DC, okay, kita kena ingat untuk DC, meter perlu disambung secara selari dengan apa jua yang kita nak ukur, komponen yang kita nak ukur. So, dekat sinilah. Itu maksud selari. Kalau nak ukur arus, meter tu, okay, perlu berada secara sesiri dengan komponen yang kita nak ukur. Jadi saya nak tunjuk kat sini bagaimana kita nak ukur I total ataupun I1. Okay. Connection. Okay, connection for I total ataupun I1. Okay, I1. Untuk sambungan tu, okay, kita kena buat macam ini. Ini adalah VS. Okay, disambung dengan perintah A1. Okay, oleh kerana nak ukur I total, maka ni I total duduk kat sini kan? Jadi meter ni kat sinilah. Okay, ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3. Okay. Tengok dekat sini. Okay, daripada positif bekalan ni sambung kepada kaki pertama R1. Okay, kaki kedua R1. Okay, kita sambung kepada positif meter. Okay, terminal positif meter. Terminal negatif meter kita sambungkan kepada kaki pertama R2 dengan kaki pertama R3. Okay, kaki pertama R2 dengan kaki pertama R3. Maksudnya kalau kat sini dekat breadboard, okay, ini adalah perintang R2. Okay, kan breadboard tu dia ada 5 titik ini. Okay, satu lagi kita sambung kepada R3. Ini R3. Ini adalah kaki pertama R3 ni. Ini kaki pertama R2. Dan satu daripadanya kita sambung kepada meter. Itu maksud connection tu. Yang ini kaki kedua R2, kaki kedua R3 sambung kembali kepada negatif bekalan. Okay. Untuk connection bagi I2 pula. Ini I2. Okay, connection for measuring I2. Okay. Ditanya seperti berikut. Okay. Sambung kepada R2. Ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3. Okay, ini adalah VS kita, voltage supply. Okay, kalau kita lihat dekat sini, daripada positif bekalan pergi kepada kaki pertama, perintah R1. Okay, kaki perintah R1 yang kedua ni. Kalau kita lihat dekat sini,
bersambung dengan kaki pertama R3. Jadi kalau dekat protobot, kita kena sambung macam ini. Okay, ini kaki, ini adalah R1. Kita letak sini, kaki kedua dia. Okay, ini R1. Okay, bercantum dengan kaki pertama R3. Ni R3. Dekat sini juga, tengok yang bahagian ni. Cantuman ni, kita gunakan yang sini, sambung kepada meter, polariti positif. Connection dia macam ini. Okay. Yang ini, kita sambunglah kepada kaki pertama R2. Kaki pertama R2 kat sini. Ini kaki kedua R2. Ini kaki kedua R3. Right? Connection for I3. How to measure I3? Nak buat dia punya sambungan dia, connection dia. Ini adalah kita punya litar, BS kita. R1 kekal dekat tempat dia dekat situ. R2 pun kekal, and then dekat sini. Awak tengok dekat sini, senang cerita dia punya keyword dia, kat mana anak panah tu ada. Okay, kat mana anak panah I tu berada. Tengok dekat sini. Kalau tadi I total dekat sini, maka inilah sambungan dia. I2 dekat sini sebelum R2 kan. Jadi kita letaklah meter tu dekat sini. Dan kita tengok R3 ni dekat sini. Sebelum sambungan kepada perintang R3. Jadi, ini adalah sambungan meter dia. Sambung kepada meter. Okay. Balik semula kepada perintang R3. Okay. Labelkan S R1, R2, R3. Okay, kita tengok dekat sini. Positif bekalan sambung kepada kaki pertama R1. Kaki kedua R1. Terus pergi kepada positif meter. Okay. Negatif meter sambung kepada kaki pertama R3. Okay. Sambungan ni juga, ni kaki kedua R1 dengan positif meter juga bersambung dengan kaki pertama R2. Yang ini adalah kaki kedua R2. Ni kaki kedua R3. Jadi kalau dekat breadboard, dia jadi macam gini. Okay. Ni perintang A1. Okay, ini kaki kedua dia. Letak situ. Okay. Satu lagi kita sambung kepada R2. Ni kaki pertama R2. Okay, kita tengok ni. Ini satu lagi adalah pergi kepada meter. Positif. Yang ini negatif dia sambung kepada kaki pertama R3. Okay. Ini kaki kedua ni cantum balik. Ini pergi kepada bekalan. Ini pergi, kaki pertama R1 ni pergi kepada bekalan. Positif bekalan. Kaki kedua R3. Kaki kedua R2. Kita balik semula kepada bekalan. Okay, ini adalah sambungan untuk nak mengira, mengukur arus dalam litar selari.
Okay, measuring the DC voltage and current in parallel circuit. Okay, sekarang kita sambung bagaimana pula kita nak buat connection kalau nak mengukur voltage. Okay, sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, DC voltage kalau nak ukur, dia mesti sambung secara selari dengan apa yang kita nak ukur. Jadi sekarang ni kita nak ukur V1. Okay, kita nak ukur V1. Okay, voltage drop here, V1. Kita nak ukur voltage drop here, V2. And also to measuring voltage drop at R3, which is called is V3. So, bagaimanakah sambungan dia? Okay, kalau nak ukur V1, okay, connection for V1, measuring V1. Okay, so dia okay, lita tu akan jadi seperti berikut. Sekejap. Saya lukis terus untuk yang ketiga-tiganya. Okay, connection for V2. So, measuring V2. Saya nak lukiskan dia punya lita basic dia. Ini VS R1, R2, R3. Okay, untuk nak ukur V1, maka meter perlu disambung secara selari dengan R1 sebab kita nak ukur V1. V1 ni dekat R1, voltage drop dekat R1. Jadi sambungan dia adalah seperti berikut. Okay. Conting pula. Jadi sekarang untuk nak ukur V1, kita sambungkan positif meter tu, yang terminal positif letak dekat sini. Okay, yang negatif letak sebelah sini. Okay, ini polariti positif, ini negatif. Ini kaki pertama R1. Ini kaki kedua R1. Okay, maksudnya yang ini daripada positif bakalan sambung kepada kaki pertama R1. Yang tu juga kita sambung terus kepada terminal positif meter. And then terminal negatif meter letakkan kepada kaki kedua R1. Okay, untuk nak ukur V2. Okay, untuk nak ukur V2, kita kena letak dia dekat R2 secara selari. Kita labelkan dulu. Okay, jadi sekarang ni kita letak meter ni positif bekalan positif terminal positif meter sambung kepada atau touch kepada kaki pertama R2. Negatif terminal negatif meter ni kita touchkan kepada kaki kedua R2. Ini negatif, ini positif. Right? Manakala untuk R3, R1 di R2. Okay.
untuk V3, okey, voltage drop dekat R3, maka meter tu disambungkan secara selari dekat R3, iaitu positif terminal dia. Okey, sambung kepada atau kita touchkan kepada kaki pertama R3, manakala negatif terminal meter kita touchkan kepada kaki kedua R3. Okay. Ini adalah sambungan macam mana kita nak ukur voltage. So dekat sini kita nak dapatkan apa? Yang ini kita nak dapatkan V1, yang ini kita nak dapatkan V2, ini kita nak dapatkan V3, iaitu voltage drop dekat R3. V2 adalah voltage drop dekat R2. V1 adalah voltage drop dekat R1. Okay? Begitulah sambungannya. Kena ingat, untuk ukur voltage, meter mesti adalah secara selari dengan komponen yang nak diukur. Manakala untuk arus, meter mestilah berkedudukan sesiri dengan komponen yang kita nak ukur. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.